niat qada. Boleh faham kan? Salli fardu az-zuhri qada'an lillahi ta'ala. Tak ada masalah. Tapi qada ke ada ke dia sunat saja diniatkan. Dia tak wajib. Dia wajib pada fardu. Dia panggil ta'arud fardu. Sebut apa? Fardu. Boleh. Bagi fix banyak pula. Okay. Betulkah ada perbuatan sunat sebelum berbuka hampir-hampir berbuka dengan isyaratkan letak makanan hampir ke mulut seolah-olah hendak makan? Tak makan lagi, tapi isyarat nak masukkan dalam mulut. Dia kata, tak makan lagi. Ini, gesek go kata. Ada. Bid'ah. Tu apa dia? Akhlak tak baik tu. Akhlak tak baik apa? Tak sabar-sabar nak makan ni. Aduh. Bid'ah haram. Cik lah. Tak bid'ah, tapi tak disebutkan. Bahkan kita tempat tak elok pula kan. Boleh settle. Ada soalan lagi? Sebelum kita masuk kepada bab fiqh. Fiqh ni bab sikit lah, tapi kita ambil basic je, tak ambil rasa. Apa lagi? Apa dah? Masa masih lagi kekal berapa jam? 2.30 sampai pukul sampai pukul 4 kan? Pukul 4 kita boleh buka. Okay, kita baca, jom. Baik, bismillah. Pasal yang pertama mengenai perkara yang wajib dan sunat-sunat yang zahir serta perkara-perkara yang melazimi hasil dari batalnya puasa. Kata Tuan rahimahullah, Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah memberitakan berkenaan dengan bab-bab fiqh. Adapun perkara yang wajib pada zahir itu 6 perkara. Dia bagi umum. Kerana kitab Ihya Ulumuddin ni pada umum dia adalah kitab untuk beramal. Dia bukan dia bersifat kitab terlampau akademik sangat tak. Sebab kitab Ihya Ulumuddin ni dia lebih kepada apa? Beramal. Sebab tu Ihya Ulumuddin dia terus membincangkan berkenaan dengan wajib secara apa? Pukai. Tak pukai. Secara gitu. Saya buat macam ni, dia boleh faham. Kan, secara wajib kena buat sekian macam ni. Boleh kan? Dia tak cerita macam teknik kitab fiqh. Kalau kitab fiqh dia sebut maka rukun puasa adalah sekian. Boleh faham? Maka takrif puasa sekian. Maka syarat wajib puasa sekian. Maka ada tak? Beza tahu perbezaan antara apa kitab Ihya Ulumuddin dengan apa satu lagi? Kitab fiqh biasa. Kitab fiqh dia lebih bersifat dia panggil apa? Uslub akademik. Berbeza dengan apa? Ihya Ulumuddin iaitu kitab apa? Untuk apa? Beramal. Pedoman untuk apa? Masing-masing yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca. Adapun perkara yang wajib pada zahir itu 6 perkara. 6 perkara. Pertama, mengintip permulaan bulan Ramadan. Dan yang demikian itu dengan melihat bulan. Pertama pada musibah kita pastikan wujud bulan Ramadan itu dengan apa? Ar-ru'yah. Kita pastikan bulan Ramadan, anak bulan terbit. Kan? Boleh? Dan yang demikian itu dengan melihat bulan. Maksudnya kita tengok bulan. Tengok bulan jangan tengok bulan. Macam mana tengok bulan? Tengok bulan melalui pandangan mata apa? Kasar yang sederhana. Sekali lagi, pandangan mata kasar yang sederhana. Maka tak termasuklah pandangan orang yang pandangan dia macam Superman. Superman tu dia punya mata dia boleh nampak jauh. Kan? Dia boleh nampak kuman tu. Ni bakteria encephalitis. Bakteria Nekia contohnya tentang apa tu. Saya tipu kan. Kan itu maka apa? Maka ru'yah ataupun pandangan mata yang dikira untuk mewajibkan puasa apa dia? Mata yang apa? Mata kasar. Yang pandangan apa? Pandangan yang sederhana. Pandangan yang apa? Sederhana. Maka adakah diwajibkan kita untuk melihat bulan kita bermasuk apa dia? Teleskop? Tak diwajibkan. Tengok dengan mata kasar itu. Lihat? Tengok dengan mata kasar. Baik. Jikalau mendung, kita Rasul kata jikalau mendung, berlaku mendung, maka disempurnakan 30 hari dalam bulan Syaban. Okey, kita sampai pada apa? Okey, 29 apa? 29 Syaban. Malam ke 31, hari ke 31 pula. Malam
hari ke-30 Syakban. Kan? Hari ke-30 Syakban kita tengok bulan kan? Kita tengok bulan. Dan tengok bulan, kalau pandangan cerah, lain cerita. Tapi sekarang ni bedah, mendung. Kalau mendung, confirm bedah kita kena sempurnakan berapa? 30 Syakban. Maksudnya puasa lusa. Boleh? Boleh faham? Jikalau mendung, maka disempurnakan 30 hari dalam bulan Syakban. Kan dalam hadis Nabi SAW, فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ إِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30 يَوْمًا ataupun 30 min Syakban. Ataupun فَأَكْمِلُوا 30 min Syakban. Itu dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Okey, boleh faham? Dimaksudkan dengan ru'yah di atas adalah mengetahuinya dengan yakin. Tuan Musallih, dia kata pertama, untuk kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, pertama dengan apa? Dengan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu pertama. Kemudian Tuan Musallih dia kata, dalam mengetahui bulan Ramadan bukan semestinya dia tengok dengan mata, tapi boleh mengetahui dengan cara yang lain. Ketahui dengan cara lain itu macam mana? Orang beritahu. Boleh faham? Orang beritahu. Ada pun pemegang mohon beritahu. Tuan-tuan, songkok esok puasa kan, itu mula main macul. Itu pun boleh apa? Boleh menyebabkan apa? Wajib untuk seorang tu berpuasa. Boleh. Itu dimaksudkan dengan perkataan apa? Ru'yah. Memanglah perkataan ru'yah pada terjemahan Melayunya lihat Tapi Imam Ghazali di sini maksudkan dengan ru'yah itu adalah apa? Lebih umum. Bukan saja apa? Lihat, tetapi kita ketahui dengan cara apa? Yakin pun dikira apa? Dikira ru'yah juga. Boleh faham? Settle. Kata faham ni? Kata faham katakan? Katakan? Semua katakan faham betul ni. Faham tak? Ikhwah, faham? Dan terhasil yang demikian itu dengan dikhabarkan oleh seorang yang adil. Dan terhasil maksudnya pengetahuan tersebut boleh apa? Boleh lahir daripada apa? Perkhabaran seorang yang adil. Ada orang yang baik hati, sikah atau sikah? Apa orang yang baik kan? Adil, dia bagi istilah adil. Dia beritahu kepada kita berkenaan dengan masuknya bulan Ramadan. Saya dah lihat bulan semalam, ada bulan semalam. Maka dengan perkhabaran orang yang adil tadi, dipercayai tadi, maka apa? Besok wajib untuk kita yang dengar ni untuk apa? Berpuasa. Boleh faham? Adil. Yang dimaksudkan dengan adil kat sini, dimaksudkan dengan perkataan adil di sini, adil pada sudut syahadah, pada sudut penyaksian. Syarat-syarat untuk orang tu bergelar adil dari sudut syahadah penyaksian ada berapa? Ada 5. Tulis, antum kena ingat. Nanti dah masuk mahkamah. Jadi layak di syarat saksi ke tak? Pertama apa dia? Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Boleh? Berakal. Keempat, apa dia? Merdeka. Kelima apa dia? Bebas daripada dosa-dosa besar ataupun berterusan dalam melakukan dosa kecil. Orang fasik kan? Boleh? Itu 5. Boleh? Settle? Okey. Jadi kalaulah orang yang beritahu kepada kita terkeluar daripada orang yang adil. Contohnya macam mana? Ada budak nampak anak bulan. Orang yang apa? Budak, anak kecil kan? Nampak anak bulan. Waktu tu adakah wajib puasa kepada kita? Tak wajib. Boleh faham kan? Okay, kalau ada seorang tu hampa yang tengok, adakah wajib puasa kepada kita? Tak. Dia dah setuju. Kalau perempuan yang tengok, adakah wajib puasa? Tak juga. Sebab apa? At least syahadah ada dua orang perempuan. Kalau seorang perempuan tak nikah. Boleh faham? Settle. Dan terhasil demikian itu dengan dikhabarkan oleh seorang yang adil. Dan tidaklah tetap permulaan bulan Syawal, melainkan dengan dikatakan oleh 2 orang yang adil.
atas sebab berjaga-jaga, yakni ihtiyat. Jadi dia kata, Tuan Musannif kata, kalau nak sabit bulan Ramadan, cukup dengan penyaksian berapa? Seorang. Tapi kalau bulan Syawal, mesti berapa? 2 orang. Ini pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, cukup dengan seorang. Nak masuk ke bulan Syawal pun cukup dengan apa? Seorang. Itu benda yang tamat dalam mazhab Syafi'i. Kena faham dalam baca kitab Ihya juga isu berkaitan dengan mazhab, menukilkan kalam-kalam mazhab, khususnya berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Imam Ghazali ada serta-serta hukum tak muktamad. Apa maksud tak muktamad? Yang tak rajih di sisi mazhab Syafi'i. Yang tak rajih ni isu ni. Kan? Boleh faham kan? Rajih yang rajih adalah seorang pun cukup. Boleh? Masalah muktamad atau muktamad? Tak payah cerita, panjang pula. Nanti kita ada khusus pula. Banyak lagi 5 hotel. Okay. Lagi 5 hotel. Saya akan ceritalah berkaitan dengan masalah apa dipanggil konsep dia punya apa pengumpulan mazhab dalam mazhab Syafi'i. Dia punya macam mana penyusunan dia, pengistilahan dan sebagainya. Boleh kan? Bayar dulu. Berapa? Baik di sana. Okey, baik. Mana tadi? Okey. Jadi faham kan? Tulisan tu sebab saya tak sempat nak buat komentar, sebab saya kena buat ni. Saya kena buat apa? Nota kaki. Saya tak sempat. Saya pun berjuang berjuang. Baiklah. Okey, mulai. Okey, tadi tak. Sesiapa yang mendengar dari seorang yang adil dan dipercayai kata-katanya, lagi berat sangkaan kebenarannya, maka wajiblah ke atasnya puasa. Walaupun qadi, yakni penguasa agama. Qadi bukan qadi nikah kan? Betul ingat qadi nikah tak? Maksudnya kalau qadi dan kita nikah, maksudnya apa dia? Hakim. Orang yang bertanggungjawab pada apa? Pada satu-satu wilayah ataupun wali dalam satu-satu wilayah. Tidak menjalankannya. Boleh faham tak? Maksudnya apabila ada seorang lelaki, orang yang dipercayai, orang adil, sikah dan kita kata apa? Oh, aku dah dapat bulan tadi. Kan? Maka apa? Waktu itu wajib ke atas kita puasa. Walaupun si qadi tak ijtihad lagi besok puasa. Ataupun pemegang mohon diraja tu tak apa? Tak ijtihad lagi besok puasa. Boleh faham tak? Baik. Kemudian maka hendaklah masing-masing hamba mengikuti tentang ibadatnya. Masing-masing hamba mengikuti tentang ibadatnya menurut berat sangkaannya, yakni zon. Masing-masing kenapa? Kena ikut dia punya apa? Dia punya zon dan juga sangkaan dia. Boleh? Apabila dilihat bulan di sebuah negeri, dia kata, kalaulah dilihat bulan di sebuah negeri dan tidak dilihat di negeri yang lain, dan di antara kedua negeri itu jauhnya kurang dari 2 marhalah, maka wajiblah puasa atas kesemuanya. Macam mana tu? Kalau contoh zaman dulu, kita kata apabila dah dilihat apa tadi? Ada bulan kan? Dan diisytiharkan apa tadi? Oleh apa? Pemegang mohon diraja. Pemegang apa? Memohon diraja. Di zaman dulu ni, kena ingat mindset zaman dulu. Bukan apa? Malaysia lah. Malaysia senang kacang. Kan tengok TV, tengok Facebook, dah tahu dah puasa. Kan? Jadi zaman dulu nak beritahu. Kalau dulu, wilayah macam mana? Kita kata perpecahan berdasarkan apa? Wilayah-wilayah. Qadi yang apa? Yang menyebut kata besok puasa tu tadi, wilayah yang berdekatan saja yang akan mengikut apa? Mengikut hukum qadi tadi. Boleh faham? Maksudnya kesemua yang berada dalam wilayah dia tu wajib berpuasa. Iaitu apa? Yang dalam lingkungan kurang daripada 2 marhalah. Boleh? Boleh faham? Adapun lebih daripada 2 marhalah, maka apa? Tak wajib kepada mereka untuk mengikut hukum qadi. Boleh faham? Ini pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Kerana dia ikut guru dia, itu Imam Haramain. Imam Haramain. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, muktamad dalam Syafi'i dia ada khilaf. Yang muktamad sebenarnya yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i adalah apa? Adalah bukan dikira jarak dia apa? 2 marhalah,
Tetapi dikira apa? Negeri yang mempunyai matlak yang sama. Apa maksud matlak? Terbit matahari dan juga ghurub matahari yang sama. Ghurub kan? Terbenam matahari yang sama. Itu yang rajih di sisi siapa? Mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya, kalaulah satu-satu wilayah tu kita buat satu lingkungan kan? Satu buat apa? Lingkungan. Wilayah tersebut mempunyai apa dia? Masa apa dia? Terbit matahari dan juga apa? Terbenam matahari yang sama. Lingkungan lari tak jauh. Lari lingkungan apa? Lari dia tak jauh. Maka dipanggil apa? Maka diwajibkan apa? Puasa ke atas sekalian negeri itu. Itu yang apa? Rajih di sisi mazhab Syafi'i. Detail macam mana kira dia tu, nanti kena tengok kita follow lah. Dia ada 8 darjah apa semua, khatulistiwa, barang semua. Itu kena tengok kita follow. Siapa ajar ustaz apa? Ustaz Hanafi Ahli Falak, ajar Falak. Tu ajar Falak tu. Okay, boleh kan? Saya boleh cerita dekat ni. Boleh? Dan kalau lebih dari 2 mahalah, nescaya bagi masing-masing negeri itu hukumnya sendiri. Boleh faham kan? Jadi apa pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi Imam Ghazali ni memang mustahil. Dia memang nak kata tak ikut mazhab Syafi'i dah pun boleh. Tapi dia ikut mazhab Syafi'i juga lah. Boleh kan? Dan tidaklah kewajipan berpuasa itu melampaui kepada negeri yang tidak melihat bulan. Maksudnya negeri wilayah tu depa kena tunggu ada di kalangan ahli wilayah tu tengok bulan sendiri. Bukan kena ikut apa? Orang lain. Boleh faham? Itu cerita berkaitan dengan apa? Melihat bulan. Okey, yang kedua pula. Okey, tarik nafas dulu. Dah berapa semak lagi? 60 minit. Belum selesai. Okey, berjuang. Semangat. Nabi belum perang Badar tu. 900 Badar Kubra kat tuan-tuan. Kita ni hanya duduk saja. Lihat tu. Oh, panas tu kepala. Kadang minum ais ni. Allah. Kau kita berdiri Bina. Bina apa? Kau tu lah. Kau tak apa. Nabi dulu bila panas. Tak ada langsung ikon. Allah. Baik, kita sama sikit. Kalau boleh sebelum zuhur kita dah habiskan fiqh. Baik. Dah faham Jadi kita kata sabit secara umumnya, sabit Ramadan, sabit kewajipan berpuasa start bila? Apabila kita ketahui bahawa telah dilihat anak bulan. Ni zaman dulu dah cerita secara detail. Kalau nak tahu secara detail ni, kita tengok kita kata fiqh ni. Tapi sekarang ni kita tahu nak beramai, dah tahu lah. Macam-macam pepegang mohon diraja dah dimudahkan segalanya untuk kita urusan agama. Boleh faham terima kasih kepada Jakim dan juga Jabatan Agama yang lain. Yang boleh nak minta ni? Terus minta sponsor. Baik, sejak yang kedua niat. Mesti apa? Ada niat. Dan wajib berniat pada tiap-tiap malam di waktu malam, yakni al-mubayyatah. Diistilahkan sebagai apa? Mubayyatah. Niat pada waktu malam. Okay. Yang tertentu lagi yakin. Mesti kita niat tu dengan apa? Tertentu, maksud tertentu berapa? Kalau fardu sebut fardu. Kalau tak fardu tidak sebut. Faham tak? Itu maksudnya apa? Tertentu. Lagi yakin. Mesti kita apa? Yakin bahawa besoknya apa dia? Ramadan. Boleh? Itu mesti apa? Niat. Okay. Kemudian Tuan Muslim kata, maka jikalau diniatkan berpuasa bulan Ramadan dengan sekali niat sahaja, nescaya tidak mencukupi. Kan contoh dia niat pada awal bulan Ramadan, saya nak berpuasa sebulan terus. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak sah niat dia. Tapi kalau mazhab apa sampai tahu sah. Dalam alim semua masya-Allah. Alim semua tahu. Sini kita mahu daripada mahasiswa. Lihat, jadi tak ada masalah. Ustaz, bolehkah untuk kita bertaklid dalam mazhab Malik? Tak ada masalah. Bagi orang yang apa? Orang yang
orang yang bukan mujtahid ikut nak taklid ikut suka. Tapi kalau antum mujtahid kan, mujtahid faham mujtahid maksudnya kita boleh keluar hukum sendiri, tak boleh bukan taklid. Boleh? Tapi antum ataupun kita ni kita mukallid. Ikutlah mana. Boleh? Kalau apa? Kerana ada kesusahan. Barangkali dia tu memang letih, dia pun tak nak fikir apa. Orang yang betah pada pagi, nega pisang waktu petang, apa dia? Jaga anak waktu malam. Dia tak nak fikir apa. Kadang-kadang kesian. Bangun-bangun pagi, Allah bang. Yang tak ada ingat, lupa mana tak ingat langsung. Macam tu, kesian dia tak? Susah. Jadi kita kata, disebut dalam kaedah penting, atau kena ingat, man yutuliya bi syai'in qad ajazahu ulama atau mimma ikhtulifa anhu al-fuqaha falyuqallid man ajaz. Okey, tulis. Tak boleh tulis kat sinilah. Siapa nak geri sikit. Apa pendek sangat ni? Tak apa-apa sangat. Mari batu dia syai'in mimma ikhtalafa fihi Allah. Pemenang. Serius? Bukan salah saya. Ini mak saya ke UL lah namanya. Coba. Coba dia berbadan lah. Rezeki kau uruskan lah. Ini ya. Ada ulama. Dan you qallid man ajaz. Susah ni tulis. Di mana? Manib kuliya bi syai'in mimma tulifa fihi ulama falyuqallid man ajaz. Dia penting penting. Jangan dia kita dalam bawa agama dalam masyarakat kita ada benda yang di antara. Kita tak mengatakan bahawa kita berlepas diri daripada mazhab. Boleh faham? Dan kita tidak mengatakan bahawa kita terlampau jumpa dengan mazhab. Kita pertengahan. Ini kita kata manhaj perjuangan kita Azhari. Allah